kalau nak buat prank boleh je. Kalau nak buat konten social experiment prank boleh. Betul, sekarang ni banyak konten. Views pun tinggi. But hakikatnya there's more to life than just popularity. Bezanya, itu amat aku nak cakap. Bezanya yang dulu aku selfish. Nampak tak? Dulu saya selfish. Amalalalakip, amalalalakip, lalalalakip. Amalalalakip, amalalalakip, lalalalakip. Hi guys, Assalamualaikum สวัสดีครับผมชื่ออามาลาสิบครับก็วันนี้ในโชว์และพี่นะครับเรามีแขกรับชม ini dia Hezman Huzair. Hezman Huzair berambut Pad Thai. Dia dalam panjang-panjang tu dia cuma faham Pad Thai saja. Kau borak apa tadi, Mat? Kita bagi intro. Intro. Selamat datang ke Show Ulang Bilik. Tetamu kita hari ini Hezman Huzair. Okay, thank you. Hai, terima kasih kerana menerima saya. Show dalam bilik. Ya, okey Mai. Sampai di Mai Wan ni. Okey. Okey. Itu je aku mampu. Okey. เคยไปไทยแลนด์ไหมไปไทยเมืองไทยไหม Itulah kadang-kadang hidup ni memang mencabar sikit, Mat. So bila pertama kita nak faham bahasa lain pula. Aku berada dekat mana ni? Ini rancangan Thailand. Okey Hez, macam before ni kalau korang kenal Hezman Huzair ataupun Hez, dulu banyak keluar dekat kaca televisyen. Banyak rancangan talk show lah, apalah dia buat. Tapi kenapa sekarang ni you dah makin berundur, you dah slowly, why? Ada dapat apa yang nak. Apa yang I punya cita-cita very easy. I nak jadi TV host yang ada talk show sendiri, yang talk show tu satu Malaysia kenal. Dah. Lepas tu you dah cukup. Satu tu je, lepas tu you dah nanti enough. One day Ahmad, you akan, I really hope that you will achieve what you want to achieve in such a short time. Nanti bila you dah sampai kat situ kan, you akan dapat satu perkara tu, perasaan tu adalah macam aku dah dapat apa yang aku nak, semua. Now what? Korang dah nak pergi mana tu? Dah subscribe ke belum? Kalau dah subscribe, kita sambung dengar Hez borak apa. So apa pula you nak buat what? next. What? So I perasan something tau. Bila dalam hidup I ni, I've always been selfish. I've always been apa yang aku nak. Aku. So lately, bukanlah lately. So from then onwards, I decided to like macam buat content yang on digital platform. Sebab kalau konten dekat TV ke ataupun di-own oleh orang lain apa semua, susah kalau aku nak buat konten. Sebab konten-konten yang aku nak buat is very hardcore. Macam jumpa pelacur, jumpa orang kat banduan, banduan akhir kan, dan banyak lagi. Aku nak pergi sempurna, aku pun nak pergi Syria, aku nak pergi Afrika, apa benda macam tu. Macam sometimes some stations tak boleh terima benda tu because it's too hardcore and it's not commercial friendly. So, tapi aku nak. Tapi you punya impian dan cita-cita ni macam lain pada yang lain. Sebab tak ramai orang terfikir konten yang begitu, aliran yang begitu. Because kalau nak buat prank boleh je. Kalau nak buat konten social experiment prank boleh. Ya, kamu sudah kena prank. Tu saya simpan kamera di sana. Betul, sekarang ni banyak konten. Views pun tinggi. View tinggi. Kalau buat prank tu semua orang nak tengok. Ya, tapi itulah macam bila seseorang itu buat konten atas tujuan apa. Kalau tujuannya semata-mata nak views, nak dapatkan perhatian dan cheap attention, kita sebagai penonton tak bodoh tau. Betul. They can actually tell apa niat kau yang sebenarnya. So right now aku dah buat konten untuk TV and aku nak buat konten yang lain daripada yang lain. And macam I cakap sebelum ni, I have always been selfish throughout my life. Cita-cita aku je apa semua. So what if kalau apa yang aku ada sekarang ni aku gunakan untuk kebaikan orang lain dekat luar sana. You buat untuk masyarakat juga. Apa semua. So sekarang ni aku macam Hez bagi awareness to a lot of awareness through my social media. Macam apa sebenarnya reality jadi pelacur kalau orang jadi kaya.
Apa realitinya jadi bandar air? Apa realitinya orang duduk atas perkampungan air dekat Sabah tu? Betul. And you pernah pergi Sempurna, you tahu Sempurna tu cantik kan? Cantik betul. Tapi hakikat walaupun saya tak pernah pergi, Ya. tapi saya tahu Sempurna tu cantik. Cantik kan? Yes. Tapi I pergi tempat yang tak cantik. Kat mana? Yang you tahu dekat Sempurna, dekat satu perkampungan tu lah. Okay. So basically apa yang berlaku kat situ, you kalau kampung you atas air, kalau you balik kampung, you rasa you makan seafood tak? Banyak tak makan seafood Makan, tak? Diorang tak makan seafood amat. Rather daripada diorang makan seafood tu, baik diorang jual. Untuk dapat duit. They cannot afford kicap besar ni tau. Diorang kedai-kedai runcit diorang letak kicap, sos apa semua dalam plastik aiskrim Malaysia. Oh ya. Yeah. So diorang jual by 10 sen, 20 sen, 50 sen, RM1. Beras pun diorang jual RM1 macam tu. So and ada budak kat situ umur 14 tahun, 15 tahun yang form 4 macam tu tak boleh membaca dan juga mengira. They end up, bila they grow up, diorang tak boleh kerja lain, diorang kerja dalam kampung je. So diorang kena tipu, gaji sebulan 350. Kalau dapat gaji kau tak kena tipu, kalau kena tipu kosong lah. Tak dapat apa lah. Tak dapat apalah. You know, these are things that even you do not know, right? Aku pun tak tahu. Yes. Until I myself go to these places, I record it, I show it on my social media platform. Supaya apa? Supaya kita ni hidup ni tak payah nak bawah tempurung sangat. Ahmad, kalau nak jadi famous, nak jadi popular, nak jadi grade A lister punya apa artis apa semua, boleh sangat. I know I can do it. But hakikatnya there's more to life than just popularity. That's what I want. Saya kan bila guest saya adalah seorang pengacara, host yang berpengalaman, saya terus macam kecil je kat sini. Saya kagum dengar Haze bercakap tu macam wow. Juga pada masa yang sama senang kerja kan? Ya, pada masa yang sama, dia dah menjawab semua soalan saya. Ya ke? Tapi tak apa. Saya cuba. Okay. Ini on the spot. Okay, Kan. Okay, saya harap otak saya function. Okay, kalau you tak kisah, boleh tak you share sikit macam mana you punya pengalaman ataupun experience you first nak masuk ke bidang hiburan menjadi seorang host? Okay, Mungkin tak ada orang tahu lagi. Sebab orang tahu you tiba-tiba dekat Motiviral. actually before that lagi ada H Live. Lepas tu ada satu lagi dulu I suka produce show sendiri, namanya Berita Sangat Serius. It's a show yang macam orang benci show tu sebab aku mock the local news. Kenapa saya tahu Haze daripada Motiviral? Tak apalah, because memang No, I think sebab the program hit. Program tu hit. Sebab tu semua orang kenal saya daripada Motiviral. Segelintir orang je kenal saya daripada H Live dengan Berita Sangat Serius tu. So before you nak masuk Berita Sangat Serius tu, you pergi audition H or Live. what? Apa yang berlaku adalah macam mana saya boleh tersesat masuk dalam stesen TV dalam bidang hiburan. Betul. So apa yang berlaku, so what I did was saya Haze ambil scholarship daripada sebuah stesen TV tu. So bila dah habis scholarship, dan dia serap Haze masuklah dalam company. Lepas tu kerja dengan Pak Nil bawah talent management for 1 year, and then baru lepas tu Haze masuk dalam satu syarikat macam tu, macam Seismic. Yes. Dalam tu. Dan dekat situ Haze start produce, start hosting, start semua benda kat situ. Yang tadi lah berita Sangat Serius apa semua tadi tu. H Live, apa kata Malaysia, benda semua tu lah Haze start produce. Macam Haze cakap, Haze bekerja dengan partner juga kan? Adakah partner yang encourage you untuk asah bakat you untuk pergi ke sini? Yes, of course. Haze punya pengalaman bekerja dengan Pak Nil tu is very different. I get to see cara seorang pengacara hidup selama 12 ke 16 jam. As opposed to orang lain boleh nampak dia macam tu. Banyak yang Haze belajar. Antaranya Ahmad. Wow. Haze share terus. Saya macam dengan Haze, semangat saya kena kejar semangat dengan Haze. Okay, tak apa. Saya cuba. Okay. Antaranya Haze share tips kat awak Ahmad. Kalau you perasan tak kenapa seorang pengacara tu macam aku berhenti kau bercakap. Kau bercakap je dan ada je benda kau nak berborak. Sebab untuk nak memberi input tak nak kosong. Dia ada teknik. Okay. Tekniknya adalah bila dalam kehidupan sebenar di belakang kamera Ahmad adalah you akan kena sentiasa macam test you punya material. Contohnya macam
Macam kau punya lawak ke, apa ke, kau kena test material kau dekat luar sana dengan orang-orang kat luar sana. Kau kena sentiasa bercakap apa-apa saja isu semasa yang kau ada, dan benda tu engkau letak dalam kepala kau sebagai sebuah library. Okay, so bila kau dalam kondisi yang macam ni, kondisi yang macam alamak guys aku ni dah jawab semua soalan aku. Semua soalan. then pada masa yang akan datang, you boleh pick library dalam kepala you yang you dah pernah test sebelum ni. Itu antara teknik yang Hiz belajar lah. Saya rasa kat sebenarnya topik kita hari ni adalah Lain terus, sorry. topik kita hari ni adalah mengenai perkongsian kisah seram. Oh ya. Tetapi saya Ini rasa lagi seram. saya rasa saya boleh tukar topik ni on the spot. Nampak? Saya kena pick up dari library. Boleh tukar on the spot untuk menjadi seorang pengacara. Yes. Kau tak cakap, Dik. Lain kali share angle terus kat aku. Itu audio kita tak tahu. Oh, kita dia tak tahu, je. confirm Nanti tahu. editor akan cut part ni. Okay, macam alah yang ni you dah cakap dah. Tak apa. I kena pick up. Okay, Hez. Macam kita tengok dekat you punya konten YouTube, kan? You banyak berkongsi mengenai benda-benda yang realism. Benda mengenai kisah kehidupan orang lain, hidup orang susah, kisah banduan, kisah pelacur dan sebagainya. Kisah seorang budak perempuan tu, dia kena scolding dengan bapak tiri dia. Yes, itu okey. Macam-macam. Macam-macam. Kenapa Benda-benda. kita bisik? Orang boleh dengar juga kita berbual ni. Kan? Ya, macam-macam. Lepas tu you juga ada kisah seram juga, apa semua. Macam benda-benda, okey, banyak-banyak konten yang you buat dekat YouTube you sendiri dan you experience sendiri. Yang mana you rasa, segmen mana, konten mana yang you rasa memberi kesan dalam hidup seorang Hiz Mahuzi? Memberi kesan Yes. kesan yang Hiz buat konten kat Syria. Sebab apa? Sebab okay, kalau you all macam tengok kat social media ya, artis-artis pergi Syria bagi bantuan apa semua tu, yang korang tengok tu macam bagusnya artis ni bagi bantuan apa semua. Korang tak tahu, diorang balik tak boleh tidur tau. Tapi impact dia kepada Hiz, ada siapa beritahu aku, ada ni compassion fatigue. Maksudnya engkau kesian dekat orang tu, kesian sangat sampai kau rasa penat. Ya, betul. Hiz punya effect 2 tahun. Sebab aku rasa macam aku tak boleh nak buat apa dah dengan kehidupan ni apa semua. Sebab aku hanyalah seorang Hiz Mahuzi, aku hanyalah seorang individu yang tak mampu nak buat apa. Dan kau akan rasa benda tu lah. Lepas tu kau cuba juga untuk push juga. Tapi kau rasa macam compassion tu engkau dah tak ada, engkau dah penat. Engkau dah rasa give up dengan nak bagi bantuan pada orang apa semua. Macam tu lah. So sampai 2 tahun lah Hiz macam cuba gak nak buat kerja kebajikan yang semua. Tapi patah balik. Dia benda ni memang main dengan mental lah. So tahun ni is the year yang aku rasa aku dah okay untuk buat balik benda-benda ni semua, yang hardcore ni semua. Sampaikan Hiz rasa macam itu negara Islam. Kenapa tak ada negara Islam lain boleh tolong kan? All this Palestine, Gaza apa semua ni kan. Tak tahulah, cumanya macam I felt so it gave me a very negative impact lah. Sebab you tanya tadi, konten mana yang memberi impact? Konten yang I pergi bagi bantuan dekat orang, kalau I jumpa orang yang konten-konten yang realistik macam ni. You know, konten-konten yang macam kalau aku pergi jumpa orang yang memang daripada yang orang lain anggap sampah masyarakat, I will never anggap dia orang sebagai sampah masyarakat. There's always something that you can learn from them. Macam contohnya, makcik tu dia GRO. Umur 64 tahun ya jadi GRO. Kenapa dia GRO? You tak tahu yang macam dia memang tak boleh keluar daripada kepompong dia. Betul. Sebab dia tak tahu cara lain. Pertama, addiction to drugs. Kalau kau dah addict to drugs dengan benda tu, memang dah ketagih dengan benda tu, and situ je tempat yang kau boleh dapat dengan mudah apa semua. Makcik tu ada rumah tau, tapi dia pilih tu jadi gelandangan. So you learn from these people. You jangan nampak orang macam kau ni macam tak ada masa depan, kau hina. One day kalau Allah nak tarik sesuatu daripada kita, we can become like that. And when we become like that, what will you do? Ahmad, I suggest kat you try.
You try buat konten-konten macam tu. Tapi I takut. Takut? I takut Tak sebab- payahlah ekstrim sangat. Maksudnya pergi je, nanti you serap dia orang punya energy, you serap dia orang punya pengalaman hidup, you serap apa semua, nanti lama-lama you akan dapat apa yang dapat. Compassion fatigue. Sebab mungkin I tak pernah experience benda tu lagi. Ya, So I think I kena follow you dulu ke buat konten-konten macam ni. Baru the next tu I berani pergi sendiri. I rasa I kena. Jangan risau. I punya cameraman pun tak berani. You dah ada aliran baru, haluan baru. I nampak you macam seorang Hizman Huzair yang saya tak kenal. Saya tak kenal. Maksud saya, Tapi personality masih sama. maksudnya you ada motivasi sendiri. You ada mission you yang tak macam yang I nampak dekat Motivera. Bezanya, itu amat aku nak cakap. Bezanya yang dulu, aku selfish. Nampak tak? Dulu saya selfish. Sebab tu aku loud untuk dapat perhatian. Perhatian untuk siapa? Untuk diri sendiri. Sekarang ni, I am still vocal. Tapi I do it for the sake of other people's welfare. Nampak tak sekarang? That's why I'm telling people all this information so that people know and people can do something about it. And aku tak adalah bila buat projek-projek macam ni, aku tak rasa sorang-sorang tau. I actually need friends ataupun people who are also interested in what I do. Sebab benda ni perlukan moral support. You know, kalau aku down, kau upkan aku. Kalau kau down, aku upkan kau. You know, stuff like that. Sebab kita ada community orang sekeliling kita yang kawan-kawan kita yang supportive, Yes, yang betul. support, yang bagi positive vibe apa semua Betul, kita. betul. Itu yang kita perlu sebenarnya dalam kehidupan harian kita, betul tak Hiz? Okay guys, itu saja show dalam bilik bersama dengan Hizman Huzair. Dan korang boleh ikuti Hiz dekat semua platform digital, social media, termasuklah YouTube, Instagram, Twitter, nama yang sama. Ya, nama semua sama. Semua sama. TikTok boleh follow tapi aku senyap kat situ. Alah, kenapa? Alah malas. Aku YouTube nak kena buat konten, nak buat TikTok lagi. Alah, Twitter lagi, you tahu penat tak? lah. Apa dia? You tahu tak, you boleh dapat view banyak lagi kalau you upload you punya konten kat YouTube tu, snippet, masuk kat TikTok. Nanti dia akan pergi dekat you punya YouTube. Betul. Yes. Ada orang dah buatkan dah, tak perlu aku buat. Ya, ada orang curi konten aku gila. Tapi tak apa, it's okay je. Sebab benda tu mempromosikan aku punya konten. Tak apa, okay je. Curi tu okey, bagus. Okey. But you kena letak kredit lah. Alah. Selalu orang TikTok ni, Sebutlah. bukan kita nak cakap, saya pun dah banyak kali kena. Selalu orang TikTok ni ambil video kita, tak letak kredit. Oh. Tak apa kalau macam his punya followers yang tukang marah kan. Dia tukang marah kan, kredit macam tu. Lepas tu aku kan jarang buka TikTok, sekali buka tu macam thanks sebab tolong marahkan. Senang kerja. Okey, korang, itu saja kita dengan Hiz. Thank you so much. Nak buat shout out Terima kasih. Shout out Boleh. sekejap pada anda semua yang nak sama-sama bantu Hiz. Sebab Hiz banyak buat projek tahun ni untuk kerja amal misi Misi tu ke? Misi bukan humanitarian mission. Yes. Just follow me on my social media platform. Nanti you all ada nampak link-link dekat situ untuk donate kepada mereka yang memerlukan di 3 tempat ni. Sempurna, Syria dan juga Afrika. Macam Sempurna ni memanglah dekat dalam negara kita apa semua. Kau tak rasa Malaysia ni susah, tapi Betul. hakikatnya ada satu tempat dekat dalam Malaysia ni macam third world country kat luar sana. Okay, so follow perjalanan Hiz. I will educate you of what's happening in your own country and you can help donate as well. Yes, terbaik Hiz. Terbaiklah. Okay Hiz, thank you so much. Thank you so much juga for having Sebab me. membantu saya dan juga sebab menolong masyarakat kita ataupun menolong rakyat Malaysia sendiri. Thank you. Terima kasih. Thank you so for having much. me here. Thank you so much. Alright korang, itu saja sekian pada kami. Bye bye. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Selamat menyambut Ramadan. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.